Okey, mula-mula silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu majlis kita pada petang ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'azzim rawbatana bil Qur'anil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar petang ni? Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Tengah kelas sambil makan goreng pisang ke? Pisang goreng. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi pada petang ini dalam siri kelas bahasa Arab yang kita letakkan sebagai peringkat peralihan untuk bertujuan untuk mengalihkan tuan-tuan daripada asas kepada lanjutan. Maknanya kalau kita istilahkan dalam kehidupan ni, alam barzah lah ni. Dia hidup, mati, lepas tu alam barzah, lepas tu baru pergi dekat akhirat. Pula dah. Jadi selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bertungkus lumus setelah diberikan tanggungjawab oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan ajaran Islam sehinggalah dapat kita menikmatinya pada petang ini dan juga pada masa akan datang. Dan tak dilupakan juga tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah kita maklum, saudara-saudara kita di Palestin pada waktu ini sedang berhadapan dengan satu peperangan yang banyak para pengkaji melihat akan berpanjangan. Dia akan berpanjangan dan wallahu alam, dia akan menatijahkan, kalau berpanjangan bermakna sama ada do or die lah, dia punya istilah dia. Kalau tak silap saya, berita terkini yang saya dapat sekarang ni, gencatan senjata 5 hari disebabkan masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan. Tapi wallahu alam, kita tak boleh nak bagi harapan juga pada orang yang suka menanam tebu di bibir. Benih bangsa ni tak boleh nak percaya jugalah. Kan. Terbaru juga satu rombongan gagasan pembebasan Palestin yang baru ditubuhkan. Mereka telah bertemu dengan pemimpin-pemimpin Palestin di Qatar. Ada gambar dia. Kalau tuan-tuan tengok gambar tu, ada satu susuk yang kita kenal. Siapa? Cuba teka.
Nampak lah Ustaz gambar dia. Tak tengok lagi. Tengok lagi. Nanti kita share. Ustaz Rusdi kita lah. Dia ada di sana. Membuat hubungan. Apakah bantuan-bantuan yang boleh kita usahakan dengan cepat dan betul lah. Kerana orang Palestin sekarang, kalau Gaza tu 309 lebih kurang lah kilometer persegi. Manakala Bandaraya Melaka tu 395 kilometer persegi. Hampir-hampir dengan Bandaraya Melaka je. Bukan Melaka tu, Bandaraya Melaka. Besarnya. Dibahagikan kepada 4 bahagian. Jadi orang Yahudi sekarang dia minta supaya orang Gaza kosongkan 2 bahagian yang paling utara, turun ke bawah. Jadi maknanya semakin padat, tuan-tuan. Itu situasi sekarang. Dan tidak ada kelengkapan yang cukup lah daripada segi air, daripada segi elektrik, makanan, minuman, kelengkapan kesihatan, apatah lagi lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, memang kita kena ambil maklum juga situasi ini kerana mereka adalah saudara kita seagama yang diajarkan oleh agama kita. Siapa saja yang mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah saudara kita, semuslim, sebangsa. Itu sedikitlah perkembangan. Saya yakin tuan-tuan juga maklumlah melalui telefon, melalui televisyen dan sebagainya. Okey, baik. Boleh kita teruskan dengan kelas kita lah? Ya. Baik. Jadi insya-Allah pada petang ini kita nak sambung ayat yang terakhir daripada surah Al-Mulk. Ayat yang terakhir daripada surah Al-Mulk, ayat berapa? 30. Ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Baik, mari kita pecahkan satu-satulah kita punya fa'il tu. Kita punya ayat. Baik, macam mana tuan-tuan nak pecahkan qul ni? Macam mana kita nak buat? Isim ke fi'il ke huruf? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Ya. Fi'il amar. Ini fi'il amar. Dia punya asal dia adalah qala. Huwa qala. Kalau tukar kepada mudhari', huwa yaqulu. Kemudian ditukar lagi kepada fi'il amar. Jadi anta qul. Boleh tak? Itu adalah pelajaran kita ataupun kemahiran kita menggunakan kuning huwa qala, huwa yaqulu, anta qul. Okey, baik. Bila kita jumpa fi'il, maka kewajipan kita adalah mencari apa, tuan-tuan? Kita kena cari fa'il. Mana fa'il kita dalam ayat ni? YT. Fa'ilun.
Macam biasalah, cara nak cari fa'il ada dua kan. Tapi yang ni sudah tentulah DYT. Suka untuk saya ulang juga sebelum ni. Sekiranya fa'il yang tuan-tuan jumpa ni, fa'il tu dia melibatkan dhamir selain daripada huwa atau hiya, maka fa'ilnya terus DYT. Tuan-tuan tak payah cari dah, guna kaedah yang pertama, isim marfu'. Kalau dhamir yang terlibat dalam fi'il kita ni huwa atau hiya, barulah kita cari, kita gunakan formula 7 tu. Dapat ke? Boleh? Saya akan ulang lagi kat tuan-tuan. Fa'ilun. Apa dhamir yang terlibat pada kul ni? Anta. Anta. Anta kul. Dhamir yang terlibat adalah anta. Anta kul. Maka anta ni lah dia kita punya fa'il DYT. Macam tu. Baik, apa sambungan ayat dia? Ara'aytum. Ara'aytum. Qul. Ara'aytum. Baik. Kalimah ara'aytum ada berapa patah perkataan? Ada dua. Perkataan yang pertama, Ara'ay. perkataan yang pertama mana dia? Kalau perasan, Ara'a. Ara'ay. yang sebenarnya tu. Tu satu perkataan lah. Dia adalah satu perkataan. Isim apa ni? Ni popular. Tanya. No. Isim bertanya. Tanya. Isim istifham. Untuk bertanya lah. Istifham. Ya. Dengan. Istifham. Lepas tu perkataan yang kedua. Ara'aytum. Perkataan yang kedua. Ra'aitum. Ra'aitum itu fi'il apa tuan-tuan? Fi'il apa ra'aitum ni? Siapa tahu? Macam mana kita nak tahu? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ada tak siapa nak bangkang? Siapa bangkang, maka dialah yang salah. Ra'aitum fi'il madhi. Macam mana Puan Najah dapat fi'il madhi? Dia tu guna insting. Dia tahu dah ni fi'il madhi ni. Okey nah. Ra'aitum adalah fi'il madhi. Bila kita jumpa macam ni, cara dia, macam mana kita tahu ini fi'il madhi? Dia ada dua cara lah. Cara yang pertama adalah kita kena tahu dulu huwanya apa. Tapi itu kalau kita tak biasa dengan bahasa Arab lagi, kita takkan, kita kurang mahirlah dengan kaedah yang pertama tu. Huwa, apakah huwa bagi perkataan ra'aitum? Ra'aita. Itu anta. Anta. Itu maknanya Puan Halimah ni, dia punya kuning A tu dah ada dalam kepala dia.
Tinggal lagi dia cuma nak tentukan je dengan betul. Okey, tapi kalau kita tak boleh kaedah yang pertama, tak payah bimbang. Dia akan boleh dengan kita praktis banyak kali. Kita guna kaedah yang kedua. Nak tahu fi'il apa ni? Cerita dia nak tahu fi'il apa. Guna kaedah yang kedua. Tuan-tuan hanya perlu menggunakan kuning A. Tuan-tuan gunakan kuning A tu. Mana kuning A kita? Cuba buka. Kita gunakan kuning A kita. Cuba tengok pada perkataan ni. Apa akhirnya? Tum. Antum. Pada kolom mana yang ada tum? Untuk fi'il madhi. Kolom mana? Antum. Antum. Nampak? Maknanya ini confirm fi'il madhi. Dan dhamir yang terlibat adalah antum. Pakai kaedah ni dulu pun dah cukup baik. Boleh tuan-tuan? Ini kaedah yang paling mudah untuk kita nak menguasai secara bertahap nanti. Fi'il madhi dia apa? Ra'aitum. Mana fa'ilnya? Mana fa'il kita? Dhamir? Antum. Dhamir yang tersembunyi. Antum. Antum ra'aitum. Itulah. Antum ra'aitum. Maka inilah dhamir yang tersembunyi yang menjadi fa'il, pelaku. Qul ara'aitum. Qul ara'aitum. Lagi sambungan dia. In asbaha ma. Betul tak? Qul ara'aitum in. Saya buat kat sinilah. Berjarak sikit lah. Saya buat berjarak sikit. Nak bagi dia apa kat bawah dia tu nanti kita tulis. In asbaha ma'ukum. Okey. In. Ini popular. Ini popular. Popular kita tanda. Mana lagi perkataan di sini yang popular? In asbaha ma'ukum. Ada tak lagi perkataan popular? Ya, maksudnya yang ada pada kuning, yang ada pada kad diagram warna pink A dan pink B. Ada tak lagi? In ada? Kum. Ya, betul. Kum ni popular. Dhamir. Kita tanda dulu. Maknanya, kita nak tahu, oh okey, ini popular ada kat sini. Baik, okey. Jelas, selesai. Baru kita cari. In tu apa? Haruf apa? Jazam. Ja. Haruf Jazam. Kan? ya. Dia haruf jazam. Dia haruf jazam, betul? Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, dia juga dipanggil haruf jazam syarat. Kerana fungsinya. Fungsinya adalah menggantungkan ayat. Sekiranya sekian, dia gantung. Dia kena ada ayat jawab. Itu bermakna haruf syarat. Fungsi haruf syarat.
dan dalam masa yang sama dia juga jazam. Jazam ni maknanya sekiranya ada fi'il mudhari' selepas dia, maka fi'il mudhari' itu mesti kena dijazamkan. Apa makna dijazamkan? Dimatikan. Ya, mesti kita matikan baris dia. Fi'il mudhari'. Mudhari'. Tapi kalau tak ada, tak adalah. Tak ada masalah, okey? Jadi dia haruf jazam dan dia juga haruf syarat. Syarat. Dia jazam dan dia juga syarat. Asbaha. Ini apa? Kita nak kata apa ni? Asbah. Tuan-tuan nak kata apa? Fi'il. Fi'il. Asbaha ini adalah fi'il. Af'al. Dia adalah fi'il Madi. fi'il madhi. Dan dia special sikit tuan-tuan. Dia ada sedikit keistimewaan. Mari kita tengok dekat buku merun kita. Buku merun kita, lampiran belakang tu. Lampiran belakang. Cuba tuan-tuan cari tajuk akhawat kana. Muka surat berapa? Faham. Akhawat kana lampiran belakang. Muka surat berapa? 14. 14. Cuba tengok pada akhawat kana, muka surat 14 tu. Ada tak perkataan asbaha? Ada? Asbaha. Ada tak? Waktu pagi. Ada. Ada. Okey, bermakna asbaha ni juga adalah akhawat Kana. akhawat kana. Penting. Kita kena tahu ni. Okey. Saya ulang lagi sekali, bermakna fi'il asbaha ni adalah fi'il madhi kerana tanda dia baris atas di hujung. Satu. Tetapi dia juga merupakan akhawat dan dia juga merupakan akhawat kana. Kalau macam tu, bila dia kana, bila kana aja tuan-tuan, bila kana saja, tuan-tuan kena tengok formula 14. Biarlah banyak kerja sikit, asalkan kita tak sesat jalan. Sudah tengok formula 14? Ya. Apa kata formula 14 kita tu? Cuba baca. Cara mencari isim kana Cara mencari isim kana sama seperti mencari fa'il. Sama mencari cara mencari isim kana sama mencari isim fa'il. Sama mencari fa'il. Sama macam formula 7 lah. Okey, selesai. Bermakna pola ayat dia bukan lagi fi'il fa'il. Tetapi pola ayat dia adalah asbaha. Lepas tu kena cari isim kana. Ataupun isim asbaha lah. Sebab kat sini perkataan dia pakai asbaha. Maka kita kata kena cari isim asbaha. Okey. Dia satu lagi formula 13. Apa kata formula 13? Bila bertemu kana akan ada fi'il nafis, maka pola ayat akan bertukar kepada kana. Kana, isim kana, khabar kana. Itu pola ayat dia akan bertukar. Maknanya bukan kana saja. Termasuk juga kawan-kawan dia yang lain itulah. Okey. Dia fi'il madhi, tetapi fi'il madhi dia naqis, dia kurang sikit. Dia tak macam fi'il madhi yang lain. Okey, fi'il madhi yang kurang daripada segi fungsi fi'il madhi dia tu, maka pola ayat dia pun bertukar. Bermakna sekarang ni kita kena cari isim kana dan khabar kana.
isim asbaha kerana perkataan di sini adalah asbaha dan khabar asbaha. Tapi nak cari itu sama je macam cari fa'il. Formula 13 dan formula 14. Ni maknanya kalau tuan-tuan jumpa je kana dan kawan-kawan dia, kita takkan boleh lari daripada dua formula ni. 13 dan 14. Okey? Baik. Manakah kita punya isim asbaha dalam ayat ini? Ni dia. Ma. Ma'u. Dia akan jadi isim asbaha. Saya tulis macam tu lah. Tulis Melayu. Isim asbaha. Dia akhwat kana. Akhwat asbaha ni adalah akhwat kana. Tulis akhwat kana. Tetapi bila isim, saya pun tulis isim asbaha lah. Okey? Tuan-tuan jangan keliru nanti. Boleh faham tak setakat ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Dia adalah isim asbaha dan dalam masa yang sama dia juga mudhaf. Oh, mudah. Mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Kum. Kum tu jadi mudhafun ilaih dia. Ma'ukum. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Saya buat kat sini Ghawran. Ghawran ni apa baris dia? Baris hujung dia? Atas. Tanwin. Baris atas. Tanwin baris atas lah. Dia tanwin. Tetapi baris hujung dia baris atas bawah ke baris depan? Ke atas. Baris atas. Bila dia baris atas bermakna itu merupakan tanda bagi khabar asbaha. Tanda bagi siapa? Khabar asbaha. Khabar asbaha. Ataupun khabar kana. Khabar asbaha. Kana. Buat macam ni lah. Ini maknanya isim asbaha kana. Kana tu kawan dia. Dia punya, kita kata, kakak sulung. Kena tak boleh tinggal lah. Okey jadi khabar kana sama macam khabar asbaha. Iaitu dapat dikenali dengan tanda baris atas. Perkara ni sebenarnya tuan-tuan tak payah hafal. Nanti tuan-tuan tanya pula, ustaz tak apalah dah banyak tahu. Yang sebenarnya saya pun tak tahu juga. Tapi macam mana boleh tahu? Kita bagi maklumat yang sama juga pada tuan-tuan. Bila saya sebut nak kenal sesuatu perkataan, apakah keadaan yang kita sebut haruf jazam syarat, akhawat kana, isim asbaha, isim kana ni dipanggil keadaan. Bila nak tahu keadaan, kita kena tahu tanda. Macam mana nak tahu tanda? Warna purple. Saya guna warna purple lah. Cuba tuan-tuan tengok khabar kana. Dia duduk dalam kalangan mana? Purple A. Purple A kita. Khabar kana. Dia duduk dekat dalam kolom marfu' kah? Mansub kah? Majrur. Mansub. Nombor berapa? 1. Nombor 1. Bermakna dia mesti baris atas. Dia mesti baris atas sama macam maf'ulun bih. Yang nombor 3 tu. Okey, selesai Isim kana duduk dalam kelompok mana? Marfu'. Mansub. Marfu'. Isim kana. Kalau yang mansub tu isim inna. Isim kana. Kalau marfu' isim kana. Sebab tu kita boleh kenal. Ma'u.
Dia baris depan. Bermakna dia isim kana. Dalam ayat ni maknanya isim asbahalah. Habis tu mana khabar dia? Tak tengok balik. Oh, khabar dia mansub. Baris fathah. Ataupun baris atas. Ghawran. Bermakna ini adalah khabar kana dalam ayat ni khabar asbaha. In asbaha ma'ukum ghawra faman. Faman. Dia jawab. Tu fa jawab. Dia jawab balik. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Hari ni awal sikit, orang tak ramai. Dia baca bergili-gili ke? Baca gila-gila. Oh, saya pun Betul dengan rasa baju bertajwid. dia ada. Cemerlang. Tuan-tuan, hebatlah sekarang ni kalau nak join kelas. Mengaji bertalaqi pun boleh online je. Kan? Sejak PKP tu. Semenjak PKP, dah lama juga. Okey. Kita doakan sampai khatam lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey lah. Okey, kita sambung. Ayat 30, Puan Najah. Surah Al-Mulk. Tak apa, Puan Najah ikut dulu. Kemudian apa sambungan ayat tu? Fa. Faman. Paman. Famai lagi? Ya, ikum. Ya'tikum. Faman ya'tikum min Ima. ma'in. Ma'in. Na ke ni ke nu? Ni. Ni. Satu ke dua? Satu. Dua. Ni min ni apa, Ustaz? Satu. Pula. Min tak ada lah Ustaz. Min. Min tak ada. Ikum min. Ini tidak tanwin, Ustaz. Faman ya'tikum bi, bukan min. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Betul tak? Yep. Bima'in ma'inin. Kalau dalam Al-Quran kita, ada tanda mim kecil tu kan? Ya, tanwin. Yang sebenarnya dia tanwin lah. Kita pakai tulisan tanwin. Yang tu tulisan Rasam Osmani kita. Bima'im ma'inin. Baik. Tuan-tuan tengok perkataan-perkataan ni yang ada kat papan putih ni. Tuan-tuan dan puan-puan kenal pasti dulu mana yang popular. Popular tak? Popular. Man? Popular juga. Kum? Popular. Domain. Dhamir. B? Apa? Ajar. Haruf jar. Ada lagi tak yang popular? Adalah. Ma'in kita boleh kenal ni isim melalui tanda. Apa tanda dia? Tanwin. Tanwin. Ma'inin ini pun isim juga. Apa tanda dia? Tanwin. Tanwin juga. Okey. Kita banyak juga yang kita tahu. Okey, satu-satu. Baru kita tengok satu-satu. Fa. Maka. Fa tu terjemahan dia maka. Dia adalah haruf. Atau. Dia adalah dipanggil di sini fa
haruf ataf, tapi dalam masa yang sama dia juga dipanggil rabitah. Fa rabitah, fa yang mengaitkan. Fa yang mengaitkan dengan ayat ataupun yang menjawab daripada ayat sebelumnya. Sekiranya, dia macam hipotesis lah kita belajar kan. Sekiranya berlaku sekian, maka dia jawab. Dia panggil fa apa? Rabitah. Rabitah. Rabitah tu maknanya apa? Mengaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Okey. Kemudian man. Man tu apa? Siapa yang? Siapa? Man, siapa? Siapa yang? Siapa yang atau dia ada dua. Siapa yang ke ataupun siapakah yang. Dia ada perbezaan tu. Kalau di sini kita akan letak dia sebagai isim istifham. Dia tanya sebenarnya. Dia bertujuan untuk bertanya. Isim istifham. Maknanya siapakah yang? Siapakah yang? Dia bertanya. Okey, selesai. Ya'tikum. Ya'ti dulu. Ya'ti. Itu isim ke, fi'il ke, huruf? Tim. Ya'ti. Ya, no. PL. Fi'il. Betul. Ada yang nak bantah ke? Tak ada dah. Okey, ya'ti fi'il. Fi'il apa? Dorek. Dorek. Mudhari'. Mudhari'. Fi'il mudhari'. Bila jumpa fi'il, mana fa'ilnya? Mana kita punya fa'il dalam ayat ni? Ya. Kita kena tahu dhamir apa yang terlibat pada kalimah ya'ti. Kita kena tahu. Ya, kalau ya'ti dia adalah fi'il mudhari', maka caranya adalah tuan-tuan buka diagram kuning A. Tengok kuning A kita. Nak tengok kolom apa? Madhi ke, mudhari' ke, amar ke, nahi? Mudhari'. Mudhari' lah. Tengok kat mudhari'. Mana satu kolom yang berakhir dengan kum tu sebenarnya dia perkataan lain. Dia tak ada dalam ni. Mana satukah perkataan yang bermula dengan ya? Banyak kan? Wah. Banyak. Dan diakhiri. Okay. Ada huma, ada huwa, ada huma, hum, lagi hunna. Lepas tu, tu je lah. Betul tak? Okey. Lepas tu nak pilih mana pula dah ni Ustaz? Ui. Maka mana satu yang mula dengan ya tetapi diakhiri dengan baris depan? Huwa. Cuma masalahnya pada kalimah ni kita tak nampak sebab dia diakhiri dengan ya. Yang tak ada baris. Sepatutnya ya'tiyu sepatutnya. Tetapi orang Arab kata ya ni kalau letak baris susah aku nak sebut. Lidah dia terbelit-belit, maka dia pun buang. Sebab tu dia sebut ya'ti je. Kalau orang Melayu yang makan nasi kerabu, nasi dagang, budu ni apa semua boleh sebut. Kan tak ada masalah. Ya'ti bermakna dia adalah huwa. Huwa ya'ti. Huwa ya'ti. Dia tak ada
dia tak ada baris nah. Kerana ya tu adalah huruf illah ataupun huruf sakit. Okey, nanti saya akan ambil satu hari kita cover pasal huruf illah ni. Kita nak cerita, nak kenalkan kat tuan-tuan supaya tuan-tuan nanti tak pening-pening dah lah, ada satu penerangan pasal dia. Okey. Maka huwa adalah fa'il dia. Fa'il di dhamir yang tersembunyi. Kerana kita pakai dhamir yang tersembunyi sebab apa? Sebab nak cari isim marfu' tak ada lepas tu. Itu je, senang je. Maka fa'il ada, fa'il dah ada. Apa lagi yang tak ada? Maf'ulun. Maf'ulun bih tak ada. Mana maf'ulun bih kita? Kum. Kum tu. Kum itu akan jadi maf'ulun bih kita mengikut kepada formula 2 dalam warna biru muda. Formula 2 dalam biru muda kan cakap apa? Cuba baca sekali. Dhamir mutasil dengan fa'il. Sama dengan ulun bi. Dhamir yang sebenarnya dhamir muttasil dengan fa'il. Bukan fa'il. Nanti tuan-tuan keliru pula. Dhamir. Dia melekat dengan fi'il, dia jadi maf'ulun. Baik, ni. Saya tarik ke bawah ni. Sebab dia dah penuh. Tarik ke bawah ni. Dia mula pula kan? Ya. Tarik ke bawah ni. Okey, dia DMDF. B haruf apa? Ya, Ja. Haruf ja. Apa makna B? dengan Dengan. Okey, selesai. Ma'in. Ni isim. Isim yang berada selepas haruf jar, kita panggil isim apa? Majrur. Isim majrur. Isim majrur. Tapi dalam masa yang sama, dia juga dinamakan mausuf. Mausuf tu apa dia? Perkataan pertama yang disifatkan padanya. Dia punya pasangan dia sudah tentulah sifat lah. Mana sifat bagi mak? Mana sifat bagi ma'in? Ma'inin. Ma'inin tu jadi sifat dia. Apa makna ma'inin, tuan-tuan? Dalam terjemahan tafsir Al-Quran kita? Yang mengalir. Ma'inin, mengalir. Okey. Hari ni kita pecah-pecahkan dulu, baru kita terjemahkan. Dia seolah-olahnya ayat ni diakhiri dengan tanda soal. Sebab apa? Sebab ada isim istifham ni. Siapakah yang? Dia diakhiri dengan tanda soal lah. Kita letak tanda soal sebab nak bagi faham konteks ayat ini. Okey. Kita terjemahkan. Qul. Katakanlah oleh siapa? Oleh engkau. Oleh engkau. Ada fa'il, kita kena sebut fa'il dia. Katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. oleh engkau. Engkau ni huruf kecil kan? Sebab dia kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Adakah? 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 Soalan. Ra'aitum. Melihat. Ra'aitum. Kamu melihat. Kamu semua? Kamu melihat. Kamu semua melihat. Adakah
kamu semua melihat. Faham? Adakah kamu semua melihat? In. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Sesungguhnya kah? Dekat dalam terjemahan dia kata sesungguhnya. Apabila Jika. sekiranya Dia kata jika kan, ataupun apabila, ataupun sekiranya. Tuan-tuan boleh pakailah mana-mana. Sebab dia syarat ataupun jazam. Jika, kita ambil jika. Okay. Asbaha ma'ukum. Asbaha apa dia? Makna dia? telah menjadi Ahli. Penghuni. Ahli. telah menjadi Menjadikan. oleh engkau, adakah kamu semua melihat? Penghuni. Ahli-ahli ke? Kita ambil dia punya fa'il dulu. Mana fa'il kita? Fa'il pula. Isim asbaha dulu. Asbaha. Asbaha. Jika telah menjadi. Telah menjadi. Jika air kamu semua telah menjadi. Macam tu nah. Jika air kamu semua, jika, ataupun tuan-tuan nak kata jika telah menjadi oleh air kamu semua, itu terjemahan tua lah. Itu terjemahan tua lah. Kita tambahkan perkataan oleh kan pada pertengahan fa'il ataupun pertengahan isim asbaha. Tapi kalau kita ambil terjemahan moden, kita ambil dulu isim asbaha / kana ni, kita ambil dulu dia. Maka kita pun kata jika air kamu semua. Bila ambil isim ni kena ambil sekali. Bila ambil isim ni, isim asbaha ataupun / kana ni, dan dalam masa yang sama dia merupakan apa? Mudhaf kan? Maka kena ambil sekali pasangan dia. Mudhaf pun ilaih. Tu dia punya kaedah penterjemahan dia lah. Jika air kamu semua telah menjadi. Air kamu semua telah menjadi. Menjadi apa? Menjadi apa? Ghauran. Ghauran apa makna dia? Kering. Kering. Ini maknanya kalau air dah kering, sumber dah habis, sumber air kita habis. Maka Allah Ta'ala sambung ayat tu ataupun berikan jawapan, berikan jawab ayat tu. Maka Siapakah Yang siapakah yang siapakah yang ya'tikum. Ya'ti apa makna dia? mendatangkan. Mendatangkan. Siapakah yang mendatangkan? Kita dah tak keluarkan fa'il ni, huwa ni, dia mendatangkan. Kenapa kita tak kata dia mendatangkan dah? Sebab apa tahu tuan-tuan? Sebab akhirnya huwa ni dia kembali pada siapa? Dia kembali kepada man. Siapakah ni? Siapa? Huwa ni dia kembali ke sini. Bermakna orang yang samalah. Ataupun dirujuk kepada satu entiti yang sama. Maka siapakah yang mendatangkan kum? kamu. Mendatangkan kepada kamu semua. Kepada kamu semua.
Bima'in. Dengan. Air. Dengan air. Ma'inin. Yang mengalir. Ada soal. Okey, ambil gambar dululah. Ambil gambar dulu nah. Saya tengok dulu. Okey, ambil gambar dulu. Okey, adakah tuan-tuan dan puan-puan sudah ambil gambar? Sudah nah? Baik. Kita ulang lagi sekali. Dia punya terjemahan dia. Qul, apa kita nak kata? Katakanlah Katakanlah oleh oleh engkau. kau Katakanlah oleh engkau tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, adakah kamu Kamu semua melihat adakah kamu semua melihat in jika asbaha ma'ukum, jika sekira semua telah menjadi apa ya? In asbaha ma'ukum, jika sekiranya telah menjadi telah menjadi air kamu semua, okey, boleh. Macam tu pun boleh juga. Ghauran, kering, faman, maka Siapakah yang maka siapakah yang ya'tikum, mendatangkan pada kamu semua mendatangkan kepada air kamu yang mengalir bima'in ma'in, dengan air yang mengalir? dengan air yang mengalir. Tuan-tuan boleh faham tak? Maknanya Allah Ta'ala turunkan wahyu ini suruh disampaikan kepada orang yang lawan tadi tu. Disampaikan kepada orang-orang kafir tentang suruh mereka berfikir tentang sumber alam ni daripada mana datang, kalau habis siapa nak ganti pula. Itu dia punya bila kita terjemah, itu dia punya mafhum dia. Itu dia punya mafhum dia. Kalau kita buka kepada tafsir, kita belek-belek kepada tafsir, ada beberapa pandangan ulama berkenaan dengan ayat ni. Yang pertama, menyebutkan bahawa kepentingan terhadap sumber alam. Kepentingan terhadap sumber alam semula jadi. Sebenarnya dia bukan semula jadi, semula terus jadi kan. Dia diciptakan. Sudah tentulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bagi tahu bahawa ada unsur tauhid pada penciptaan alam. Kita tengoklah apa saja alam yang ada kat depan mata kita tu, semua tu ada unsur tauhid. Ada unsur tauhid tu maknanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka semua tunduk kepada peraturan undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Semua tunduk. Itu yang pertamalah. Jadi kalau habis, kalau orang dia berfikir, dia akan beriman kepada Allah Ta'ala lah. Tapi kalau dia dah tak terima, dia tak nak terima, jadi susah. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan, kata para ulama, tonton cuba tengok ayat yang pertama dulu, surah Al-Mulk ni. Dia punya starting dia pasal apa? Tabarakalladzi biyadihi. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci, ataupun kita kata apa nama ni, kekuasaan pentadbiran ni adalah di bawah naungan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Pentadbiran bagi alam ni.
Betul tak? Itu dia punya kefahaman kita daripada ayat yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala tutup dengan tema yang sama, kata ulama. Dalam bidang tafsir, Allah Ta'ala tutup surah Al-Mulk ni dengan tema yang sama. Dengan tema bahawa mengekalkan mesej tu pentadbiran alam di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Dengan mendatangkan satu kes. Kes apa? Air. Kes air je. Bila dia cerita punya belah hebat pentadbiran Allah Ta'ala pada ayat yang pertama tu, last sekali tutup. Kalau air tak ada, siapa yang akan adakan? Cuba kamu fikir. Bukan maknanya kita boleh adakan. Boleh ke orang buat air, tuan-tuan? Tak ada. Curi air adalah. Yahudi, Israel, dulu dia pernah curi air daripada satu sungai yang berada di terusan Suez tu, belah-belah sana lah. Saya tak ingat nama sungai apa tu. Sungai tu sebenarnya kepunyaan Syria. Sebab Palestin dia bersebelahan dengan Syria. Jadi mereka korek sungai tu. Dia daripada dia jadi sumber air untuk orang-orang di Syria, dia korek, dia masukkan ke Israel. Itu nama dia curi air. Jadi daripada peristiwa tu sebenarnya antara sebab jadi terjadinya perang 6 hari. Dalam sejarah ada pernah berlaku satu peristiwa perang 6 hari yang menyaksikan gabungan di antara orang Arab lah, Syria, Jordan, Mesir, lawan dengan Israel pada waktu tu, tetapi kalah Arab semua. Itu ada sebab dia juga. Kita sembang nanti kemudian. Baiklah, balik pada isu air kita. Maknanya Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk ni memulakan ayat dengan menceritakan tentang pentadbirannya terhadap alam ini dan menutupnya kembali dengan tema yang sama. Itu kita panggil mukjizat Al-Quran. Kebanyakan surah, kalau tuan-tuan perasan, dia akan kembali pada tema yang sama juga. Surah Al-Kahfi, dia mulakan dengan Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah bukan hilladzi kan? Betul tak? Dia mulakan dengan pujian kepada Tuhan. Dan tuan-tuan buka ayat yang terakhir tu, dia akhiri dengan pujian juga kepada Tuhan. Nanti cuba tengok. Kebanyakan dia begitu. Jadi ini kata para ulama menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, bahawa bahasa dia sangat tersusun dan mustahil ditulis oleh manusia. Okey, itu daripada sudut tafsir lah. Okey nah. Cuma pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita nak highlightkan ataupun yang kita nak tuan-tuan dan puan-puan akhirnya dapat manfaat adalah daripada segi bahasa Arabnya tu. Apa yang kita buat sampai ayat yang ke-30 ni, ada 3 perkara je. Ada 3 je perkara, tuan-tuan. Yang pertama adalah pengkategorian perkataan. Sama ada perkataan tu popular ke tidak, sama ada perkataan tu bahasa Melayu ke tidak, sama ada perkataan tu berulang banyak kali ke tidak, ataupun perkataan tu adalah perkataan yang tak diketahui maknanya. Jadi kita cuba menilai daripada sudut ni lah, pengkategorian perkataan. Okay. Kemudian yang kedua adalah kita cuba nak memahami keadaan perkataan tu. Bila dia jadi fa'il, bila dia jadi maf'ulun bih, bila mubtada, bila khabar, bila isim mausul. Tu semua tu nak tahu keadaan. Kemudian yang ketiga adalah kita nak cuba terjemahkan perkataan-perkataan itu. Kita nak cuba terjemahkan perkataan itu. Tapi dia mestilah kita memahami dulu pelajaran-pelajaran asas. Okey nah. Yang ni saya akan rumuskan
pada jam yang terakhir selepas ni. Boleh tuan-tuan? Boleh. Okey, baik. Kalau macam tu kita rehat sekejap boleh? Boleh. Nah, kita rehat sekejap 5 minit. Sekejap lagi kita sambung balik. InsyaAllah. Okey, baik. Boleh kita sambung kelas kita? Boleh. Boleh. Baik, Ustaz. Tapi minta maaf lah tuan-tuan. Untuk masa ni dia ada krisis sikit. Krisis mikrofon. Macam-macam. Okey, tuan-tuan dah ambil gambar kan? Dah ambil gambar dah? Sudah. Okey, saya padam dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Ini kita nak masuk kepada kesimpulan-kesimpulan. Tuan-tuan, kita nak masuk kepada kesimpulan-kesimpulan penting. Sebelum ni, pada ayat-ayat dalam surah Al-Mulk itu, kita nak bawa tuan-tuan praktis dulu. Agak lama juga kita praktis ni. Sampailah kepada siri kelas hari ni lah. Hari ni berapa kali dah sebenarnya? 16 kali. 16. Kita dah praktis 16 kali. 16 kali berturut-turut. Kita praktis. Takat ni tuan-tuan rasa macam mana? Sedih ke? Gembira ke? Maknanya boleh ikut tak? Boleh. Boleh ikut kan? Dia Boleh. tak susah. Cuma kita kena praktis. Betul. Dan bila praktis tu, betul. Kan, bila kita praktis tu, kita nak praktis kaedah yang terbaik lah. Kaedah sebenarnya dah ada. Apakah strategi yang terbaik untuk kita dapatkan juga bahasa Arab ni? Walaupun dia punya langkah tu sikit-sikit. Taklah derah sangat. Jadi pada sesi yang akan datang ni, kami akan bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada kesimpulan-kesimpulan penting daripada kelas asas. Yang ni kita akan menggunakan surah Al-Fatihah dan juga surah Al-A'la dulu. Tapi pada situ saya akan ulang kesimpulan yang penting lah. Kita mulakan pada petang ini. Kita mulakan dulu dengan yang paling penting di antara yang terpenting pada kesimpulan-kesimpulan kaedah ni adalah pada peta dia. Pada apa tuan-tuan? Peta. Kalau masuk hutan, tak ada kompas, tak ada peta, lama-lama jadi apa? Sesatlah dalam tu. Kat mana sebenarnya kita nak tengok peta kaedah pusar? Kat muka surat berapa? Sebenarnya ada pada buku murun kita. Kaedah. Yang sebenarnya pada awal-awal tu, awal-awal pelajaran kita tu, iaitu pada kunci penerokaan kaedah pusar. Kita pergi situ, kita pergi dulu kat situ. Kunci penerokaan kaedah pusar pada muka surat 16. Kaedah apa kita panggil situ? Kunci penerokaan perkataan Arab. Kunci penerokaan perkataan Arab di dalam Al-Quran.
Kita panggil dia kaedah 555. Yang diinspirasikan daripada buku hutang. Really. Ini memang klasik lah buku hutang ni. 5 5, 5. 5. 5 yang pertama adalah 5 tanda isim. 5 tanda isim. Saya yakin yang ni tuan-tuan dapatlah. Kalau tak tengok pada diagram hijau A boleh ingat tak 5 tanda isim ni? InsyaAllah. InsyaAllah kan. Bermakna tuan-tuan dah tak tanpa sedar dah naik level lain dah. Dah pandai dah sebenarnya. Kalau dah ingat tu dah pandai lah. 5 tanda isim. Kemudian apa 5 yang kedua? 5 isim popular. 5 isim popular. Apa dia yang pertama tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama apa dia? Isim popular nak tengok kat mana? Pink. Warna apa? Pink? Pink. Pink A. Pink A. Isim popular. Isim popular. Pink A. Ni pink A. Yang pertama sekali ialah isim dhamir. Ni pun saya perasan tuan-tuan dah jarang dah melakukan kesilapan. Huwa tu jadi kamu semua. Antum tu jadi mereka. Tak ada dah. Jadi tak ada dah. Perasan tak? Makna tuan-tuan dah dapat terjemahkan dengan baik. Itu sebenarnya dah pandai dah tu. Sebab dhamir ni yang paling penting kat situ. Yang paling penting adalah pada menterjemahkan dengan betul. Huwa maknanya apa dia? Dia. Dia lelaki. Hia. Hia maknanya apa? Dia perempuan. Dia perempuan. Tengok tu. Pantang diuji mesti betul. Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Tuan-tuan, isim dhamir. Bila kita dapat letakkan pada orang dia, terjemahan dia yang betul lah. Kemudian penggunaan dhamir munfasil dan muttasil. Tuan-tuan pun dah mahir juga. Saya tengok-tengok maknanya daripada surah Al-Mulk kita duk praktis tu, kita dapatlah. Ini pun satu kebaikan. Sebenarnya dia adalah satu kebaikan. Kenapa? Kalau tuan-tuan boleh dhamir, itu maknanya tuan-tuan punya masa depan dalam bahasa Arab Al-Quran ni akan semakin cerah. Sebab dhamir ni dia sangat penting. Kalau boleh maknanya tuan-tuan boleh bahasa Arab. Kalau tak boleh yang ni macam tak boleh bahasa Arab. Dia sama macam Palestin jugalah. Salahuddin Al-Ayyubi kata, siapa yang menguasai Palestin, dia menguasai dunia. Kalau nak Islam menguasai dunia, dia kena kuasai Palestin. Betul tak? Itu kita boleh tengok. Sebenarnya betul. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi pun, waktu dia nak menguasai Palestin, sebenarnya dia kena kuasai keliling tu dulu. Seluruh tanah Arab dan kawasan-kawasan Islam yang lain semua dia dah kuasai dah. Bahkan sampai ke alam Melayu. Tu ada kajian dia lah. Di mana ada 10,000 dihantarkan ke Salahuddin Al-Ayyubi tentera membawa keris dan juga besi-besi daripada Merbuk Kedah, Sungai Batu tu. Bawa pergi sana berperang membebaskan Masjidil Aqsa.
dan akhirnya dapat dikuasai oleh umat Islam hampir 800 tahun sebelum jatuh semula. Bila jatuh tu, jatuh sekali dengan kerajaan Islam yang lain lah. Itu selit-selit je sejarah. Tapi maknanya Bamir tadi. Okey. Dia termasuk isim popular yang pertama. Kemudian apa isim popular yang kedua? Isim apa yang kita belajar dulu? Isim mausul. Isim Mausul. isim mausul. Isim mausul dan isim isyarah. Yang ni pelajaran yang penting lah. Isim mausul, Isim isim zorof. isyarah. Apa makna isim mausul? Yang baik. Kata nama berkait. Yang. Yang. Dia mengaitkan ayat yang sebelum dan selepas. Apa makna isim isyarah? Tunjuk. Kata tunjuk. Soalan. Kata tunjuk. Ada dua saja tunjuk. Tunjuk dekat ataupun tunjuk jauh. Tunjuk dekat ataupun tunjuk jauh. Kalau saya nak kata kepada tuan-tuan, ini seorang lelaki, nak pakai mana? Hadha. Kita jalankan sikit. Lama dah tak jalan ni. Ini seorang lelaki. Maka Arab kata apa? Haza. Hadha. Ini dua orang lelaki. Hazani. Hazani. Hadha ni pilihan yang pertama. Pilihan kedua? Hazaini. Hazaini. Hadhaini. Okey, cemerlang. Ini orang-orang lelaki. Haulai. Haulai. Ini seorang perempuan. Hazihi. Ini dua orang perempuan. Hatani. Hatani ataupun pilihan kedua? Hataini. Hataini. Ini orang-orang perempuan. Haulai. Haulai. Dia sama macam lelaki kalau bab ni. Kalau bab ni. Itu pula. Itu seorang doktor lelaki. Zalika. Itu dua orang doktor lelaki. Zanika. Ataupun Zainika. Zainika. Okey, cemerlang. Itu doktor-doktor lelaki. Ulaika. Ulaika. Itu seorang ustazah. Tilka. Itu dua orang ustazah. Tanika. Tanika. Ataupun Tainika. Tainika. Itu ustazah-ustazah. Ulaika. Ulaika. Nampak nah? Bermakna itu cara kita nak gunakan isim isyarah tu. Dia melibatkan jantina dan bilangan. Yang keempat isim apa? Zorof. Isim zorof. Apa makna zorof? Zorof. Ruang. Ruang. Kata nama ruang. Dia ada dua, zorof zaman dan zorof makan. Kata nama yang menunjukkan kepada ruang masa dan kata nama yang menunjukkan kepada ruang tempat. Nampak tu? Ada dua isim zorof. Kemudian yang kelima, apakah isim popular yang kita dah belajar? Istifham. Istifham. Kata tanya. Ini semua ada pada diagram warna pink A. Dan nak menunjukkan kepada popular dia. Okey, itu 5 yang kedua lah. Peta kita. Alhamdulillah kita dah cover semua sekali. Cuma sekarang ni kita nak tengok daripada segi penggunaan dia dalam Al-Quran macam mana. Baik, yang seterusnya, 5 yang ketiga apa dia? 5 apa?
Arab. 5 Bukan. isim. Haruf apa pula? Harap apa pula? Tak nampak. 5 haruf apa pula? 5 tanda isim, 5 isim apa pula? 5 haruf apa pula? Dekat warna pink B. B. Haruf pink B. Okay. Haruf pink B. Haruf popular. Apa dia haruf popular yang pertama? Paling popular. Haruf Jar. 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 Haruf jar. Ja. Kata apa kata fungsi lah. Kita kata haruf ni kata fungsi lah. Kata fungsi yang membaris bawahkan isim selepasnya. Itu makna haruf Jar. jar. Yang Jar. kedua haruf apa? Atof. Haruf atof. Iaitu kata fungsi yang menghubungkan ayat. Kemudian yang ketiga haruf apa? Taukid. Taukid. Ambil taukid dululah. Haruf taukid. Iaitu kata fungsi yang menegaskan ayat. Haruf taukid. Kemudian yang keempat haruf istinaf. Istinaf. Iaitu kata fungsi yang memulakan ayat. Kemudian yang kelima iaitu haruf istisna. Kata fungsi pengecualian. Lagi nafi, kata fungsi penafian, dan juga apa lagi satu? Tidak. Tidak. Iaitu kata fungsi untuk Seruan. menyeru. Dia nak seru. Okay, ini 5 haruf popular. Dan memang banyaklah haruf dalam ayat ni, Al-Quran ni. Dan Alhamdulillah kita jumpa banyak sangat haruf dalam surah Al-Mulk sebelum tu. Pada kelas yang lalu. Nanti tuan-tuan boleh cek balik. Okey jadi bermakna kita mula kat mana? Kita mula kat sini. Ini peta kita. 5, 5, 5. Pentingnya supaya kita tak sesat jalan, tuan-tuan. Pentingnya supaya kita menguasai yang ni. Yang ni perlu dikuasai dulu sebelum yang lain-lain tu. Ini perlu dapatkan dulu. Itu penting dia. Baik. Kemudian saya nak bawa tuan-tuan selepas ni. Yang ni nak ambil gambar ke tak payah? Ambil je. Nak ambil. Kalau tak nak ambil pun tak apa. Banyak dah. Ambil. Allah. Okey Baik, boleh saya padam? Okey. Baik, saya padam dulu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey. Kemudian apa lagi? Satu perbezaan yang saya nak bawa tuan-tuan, sebab kita jumpa banyak kali dah. Kita dah jumpa banyak kali dah. Ni saya nak bawakan. Apa dia tu? Perbezaan di antara mudhaf, mudhafun ilaih dan juga sifat mausuf. Tu ada perbezaan dia tu. Kita cuba buatkan mudhaf, mudhaf, mudhafun ilaih. Ini satu. Ini adalah satu perkataan. Kemudian dia punya lawan dia apa? Bukan lawan lah. Sebenarnya kita nak tengok perbezaan. Saya tulis Melayu lah. Tulis Melayu senang sikit. Mudhaf
ataupun kita buat tanda M je biasanya. Dan dia punya pasangan dia apa? Mudhafun ilaihi. Kan ni tulis penuh. Ataupun kita biasa buat tanda MI je. Nah. Apakah dia punya perbezaan dia? Nak bezakan dengan mausuf dan sifat. Kenapa bawa tajuk ni? Sebab dia nampak serupa tapi tak sama. Sebelum kita nak pergi dekat apakah perbezaannya, beza kat mana, kita pergi pada persamaan dululah. Mudhafun ilaih dan juga mausuf sifat ni, apakah persamaan dia? Persamaan dia mestilah isim, betul tak? Isim. Mudhaf mesti isim, mudhafun ilaih pun mesti Isim. isim juga. Mausuf isim, sifat pun mesti isim juga. Sekiranya mudhaf ni haruf, lepas tu isim tak jadi. Fi'il isim tak jadi. Sama juga macam ni. Dia persamaan dia mesti isim. Cuma dia ada perbezaan daripada segi dua tanda lah. Okey. Macam mana kita nak kenal mudhaf? Macam mana kita nak kenal? Tak ada alif lam. Dia ada alif lam. Tak ada alif lam. Tak ada Dia ada tanwin. Ya. Tak ada baris bawah. Ada nun musanna dan nun jamak. Nombor satu, kita buat dulu dia punya equation dia. Tak ada alif lam. Kemudian tak ada, Tanwin. tak boleh ada tanwin. Nak kenal mudhafun ilaih ni tak boleh ada sebarang tanwin, tak boleh ada sebarang alif lam. Lagi satu, tak boleh ada apa? Nun musanna. Nun ni. Nun musanna. Dan Ataupun nun. nun jamak. Macam mana kita nak tahu nun musanna dengan nun jamak ni, tuan-tuan? Dia ada nun belakang. Kalau contohnya, seorang lelaki beragama Islam, orang Arab kata apa? Muslimin. Muslimun. Muslimun. Okey. Muslimun. Kita letak tanwin lah sebab tak ada alif lam, kita letak tanwin. Seorang lelaki beragama Islam, muslimun. Dua orang lelaki beragama Islam, Muslimani. muslimani, ataupun pilihan kedua Muslimaini. muslimaini. Yang ni kat belakang tu, itu dipanggil nun apa? Nun musanna. Nun musanna. Nun tu musanna. Baik. Kalau jamak pula, kalau orang Arab nak kata orang-orang lelaki beragama Islam, dia kata apa? Muslimuna ataupun muslimina. Muslimuna ataupun muslimina. Bermakna nun kat belakang tu nun jamak. Kalau nak jadi mudhaf, kena buang. Clear. Kena buang. Itu cara nak kenal mudhaf. Mudhaf. Kemudian macam mana pula cara nak kenal mudhafun ilaih? Perkataan yang disandar kepada dia. Mudah. Majrur. Betul. Nombor satu, dia mestilah berbaris Bawah. Majrur. baris bawah. Majrur. Kemudian yang kedua, DM Domer yang bersambung. Dhamir muttasil dengan Isim. kalau Sambung dhamir, isim. dia mesti muttasil dengan isim. Itu saja. 1, 2, 3.
3 tanda untuk mengenal mudhaf, 2 tanda untuk mengenal mudhafun ilaih. Baik. Okey, kita ambil contoh dalam surah Al-Mulk lah yang kita dah belajar. Tuan-tuan tunjuk sekejap kat saya. Mana dia mudhaf dan mudhafun ilaih kita tu? Ambil satu contoh. Yang ada dalam surah Al-Mulk yang kita dah belajar tu. Ada tak? Ayat 1 dululah. Tak payah pergi ayat yang lain-lain tu. Ambil ayat 1 yang pertama je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tu ayat yang pertama tu ada dah mudhafun ilaih. Yadihi. Kita tulis nah. Ni contoh. Yadihi. Yadihil mulk. Ini mudhaf. Ini mudhafun ilaih, betul tak? Ya. Yadi ni apa makna dia? Tangan. 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 Nah, dia tangan. Okey. Nak kenal mudhaf, tak ada alif lam. Okey. Yang kedua tak ada tanwin. Tak ada tanwin. Yang ketiga tak ada nun musanna atau jamak. Okey, ni memang tak adalah sebab dia bukan musanna atau jamak kan. Kita pun letak dia mudhaf. Mudhafun ilaih. Baris bawah. Kalau dhamir dia mesti melekat. Boleh tak? Ni apa ni? Dhamir. Dia dhamir lah. Dia dhamir mutasil dengan isim. Bermakna ni mudhafun ilaih kita. Okey. Jadi tu yang pertama sekali mudhafun ilaih dan juga sifat mausuf dia berbeza daripada segi tanda. Yang bila saya sebut tanda tu ialah ni. Tanda yang ada kat papan putih ni. Dia berbeza daripada segi tanda ni. Sekarang kita dah ceritakan, kita dah ulang kaji tanda bagi mudhaf dan mudhafun ilaih dulu. Lepas tu kita bawa contoh. Jom kita tengok tanda nak kenal mausuf dan sifat pula. Macam mana nak kenal mausuf dan sifat ni, tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana? Mausuf dan sifat ni, apa dia punya kaedahnya? Muka surat berapa? Tengok buku merun dulu. Muka surat berapa? 120. 120. Ya. 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 Okey, jom tengok sekejap muka surat 120. Apakah tanda untuk kita mengenal mausuf dan sifat? Dia ada berapa? Ada 4 tanda yang mesti sama. Okey. Mausuf dan sifat ni dia mesti ada 4 tanda yang mesti sama di antara mausuf dan sifat. Kena sama 4 tu. Baru layak jadi mausuf dan sifat. Mausuf isim pertama yang disifatkan kepadanya, sifat isim kedua yang menjadi sifat lah. Yang menjadi sifat. Ataupun lagi satu nama dia. Ni kalau nak bagi nama lah, supaya tuan-tuan tak kekok jugalah. Dia ada lagi satu nama dia.
Mausuf ni dinamakan man'ut. Nama apa? Tak tahulah tuan-tuan boleh bunyi ke tak. Man'ut. Tu dia punya nama lagi satu. Yang ni dipanggil na'at. Na'at. Kalau saya biasa pakai sifat mausuf lah sebab lagi dekat dengan orang Arab, lagi dekat dengan orang Melayu kita ni. Tapi dua-dua ni sama. Na'at, man'ut ataupun sifat mausuf. Lebih senang nak sebut sifat mausuf lah. Okey, apa tanda yang sama tu? Nombor satu mesti sama lah. Kita tulis kat sini. Mesti sama. Mesti sama. Nombor satu sama apa? Alif lam Atau tidak alif lam. Alif lam atau tidak alif lam tu maknanya tanwin lah. Mesti sama. Kalau alif lam, alif lam. Nah, kalau tanwin, tanwin. Yang kedua mesti sama daripada segi apa? Yang kedua sama daripada segi apa? baris hujung. Betul. Baris hujung. Nak tulis, kita tulis baris hujung lah. Baris hujung. Mesti sama daripada segi baris hujung. Kalau mausuf baris depan, sifat mesti baris apa? Depan juga. Kalau mausuf baris atas, sifat pun mesti baris atas juga. Nah, okey, tu yang kedua. Yang ketiga apa? Jantina. Ya, jantina mesti sama. Kalau mausuf lelaki, sifat pun lelaki. Mausuf perempuan, sifat pun perempuan. Muannas, muannas, muzakkar, muzakkar. Kemudian yang keempat sama daripada segi apa? Bilangan. Bilangan. Macam itulah. Bil. Ni bukan bil api, bil air tu. Bilangan. Kalau bilangan singular, singular lah. Mufrad tunggal. Kalau musanna, musanna. Jamak, jamak. Macam tu. Okey, ameh tuan-tuan tunjukkan dekat dalam surah Al-Mulk kita tu, mana dia sifat mausuf? Ada tak? Boleh tak saya nak kata tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in dan qadir. Yang tu sifat mausuf. Boleh tak saya nak kata macam tu? Ya, sama. Sama tak daripada segi empat tu? Tak. Tak sama. Tak sama kan? Sama. Dia tak sama daripada segi apa? Tanda. Nama. Tanda. Tanda lah. Tanda ada Baris. yang mana satu? Baris hujung tak sama kan? Ya. Syai'in qadirun. Tu tak boleh jadi sifat mausuf lah. Tak boleh. Dia tak sama. Yang sama contohnya apa? Macam ayat 30 tadi. Apa dia sifat mausuf ataupun mausuf sifat dalam ayat 30 tadi? Bima'in ma'in. Ma'in ma'in. Tu dia. Ma'in ma'in. Ma'in ma'inin. Dia mesti sama empat segi tadi tu. Empat perkara. Yang ni yang pertama sekali dia sama daripada segi tanwin. Betul tak? Kemudian yang kedua daripada segi baris hujung pun sama juga. Ma'in baris bawah, ma'inin baris
Kemudian yang ketiga sama daripada segi jantina. Ma'in, apa jantina dia? Zakar. Muzakkar. Ma'inin, muzakkar juga. Kemudian yang keempat sama daripada segi bilangan. Ma'in maknanya tunggal lah. Bilangan tunggal. Ma'inin pun perkataan ma'inin pun tunggal. Okey? Baru kena. Nah. Baik. Yang pertama. Kita sebab baru yang pertama. Yang pertama, kita dah nampak dah perbezaan di antara mudhaf, mudhafun ilaih dan juga mausuf sifat melalui tanda-tanda. Itu perbezaan dia, melalui tanda. Ni tanda ni mudhaf-mudhafun ilaih sekian. Tanda mausuf sifat sekian. Ustaz, dia sama tak dengan tawabik sifat? Dia sama tak dengan apa? Tawabik sifat. Tawabik. Samalah. Itu sebenarnya istilah dia lah tu. Tawabik. Tawabik itu nak tengok kat mana? Purple A. Dekat purple A. Cuba tuan-tuan dan perempuan cuba jom tengok sama-sama sekejap purple A. Perkataan tawabik. Ada tak perkataan tawabik? Ada kan? Kat bawah tu. Ada berapakah yang termasuk dalam kategori tawabik ni? 4. Sifat, ma'tuf, taukid, badal. Yang kita tengah fokus ni sifat baru. Okey nah. Tuan-tuan ambil makna. Tawabik ataupun tabik ni maknanya ikut. Jadi ada 4 jenis yang akan dia punya hukum dia adalah ikut je. Yang belakang ikut yang depan. Nombor 1 sifat lah. Yang kita tengah belajar ni. Ikut apa? Kalau sifat dia ikut daripada segi 4 ni. Yang lain tu dia ada cara dia pula. Baris. Nah. Masuk. Boleh. Tapi itu satu bagus juga. Okey. Lagi satu, apa berbeza di antara dua-dua ni? Dua kelompok ni apa beza dia? Terjemahan. Yang ni kalau boleh saya nak tuan-tuan dapat juga. Beza daripada segi apa? Terjemahan. Contoh. Kalau kita nak terjemah perkataan yadihi, macam mana kita nak terjemah? Yadi maknanya apa? Tangan. Hi maknanya? Nya. Kalau dalam ayat ni, nya tu kembali pada Allah. Kita buat macam tu nah. Tangannya. Ni tak ada masalah sangat. Kalau nak terjemahkan mudhaf ilaih ni dia tak ada masalah. Baik. Na'at man'un, kalau nak terjemahkan, kita kena tambah perkataan yang kat tengah-tengah tu. Yang kat situ bukannya mausul lah. Yang kat situ adalah nak menunjukkan mereka ni sifat dan mausuf. Ma'in, air yang apa? Mengalir. Mengalir. Tu macam tu cara dia. Air yang mengalir. Nampak tu? Dia daripada segi terjemahan dia ada sedikit beza lah. Kita akan tambah perkataan yang. Jadi tu je. Untuk asas ni, maknanya tuan-tuan dapat perkara ni. Beza di antara mudhaf ilaih dengan mausuf dan sifat. Ambil gambar dulu.
Okey, dah siap. Okey. Okey, baik. Kita pergi pula pada kesimpulan kedua yang penting. Kepada fi'il pula. Okey, nah, fi'il ada berapa jenis yang kita belajar? 4. Ada 4. Yang pertama fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa makna madhi? Tuan-tuan perempuan? Perbuatan yang telah lalu. Perbuatan yang telah Lalu. berlaku. Kemudian yang kedua fi'il? Mudhari'. Apa makna mudhari'? Sedang berlaku. Perbuatan yang sedang, Sedang. akan atau Akan berlaku. sentiasa. Sentiasa berlaku. Ya, sedang, akan, sentiasa. Boleh kita nak terjemahkan. Mana-mana satu. Tetapi mestilah ikut kepada konteks ayat. Kemudian yang ketiga fi'il apa? Fi'il Mudhari amar. Fi'il amar lah. Iaitu kata kerja ataupun perbuatan yang mengandungi apa? mengandungi kata suruhan. Arahan, perintah ataupun suruhan. Kemudian yang keempat fi'il apa? Nahi. Fi'il nahi, iaitu fi'il yang mengandungi Larangan. larangan. Yang sebenarnya fi'il nahi itu pun termasuk dalam kalangan fi'il mudhari' juga. Tapi kita nak bagi nampak dekat tuan-tuan dan puan-puan, bila ada perintah mestilah ada larangan. Nak bagi tahu ada pasangan dia lah kat situ. Tapi yang sebenarnya dia pun termasuk dalam kategori fi'il mudhari' jugalah. Okey nah. Ini cuma ulangan saja. Cuma ulangan untuk ulang kaji saja. Macam mana kita nak kenal? Dia punya tajuk dia macam mana kita nak bezakan. Macam mana kita nak bezakan? Fi'il madhi, cara yang paling mudah nak bezakan. Macam mana nak kenal fi'il madhi? Garis atas. Fi'il madhi walau macam mana pun sifir dia 1 sampai 12, cara kita nak kenal dia macam mana tuan-tuan? Baris? Garis atas. Dia mesti baris atas kat ujung. Tu je cara nak kenal dia. Dia mesti baris atas di hujung. Dia dikenali mabni, yang kebal. Kemudian fi'il mudhari'. Macam mana kita nak kenal dengan cepat fi'il mudhari'? Ana itu. Ya, Anita. Anita. Mana-manalah. Ana itu boleh, Anita pun boleh. Iaitu fi'il yang dimulakan dengan alif, sama ada alif, yang ada topi tu, nun, ya, ataupun ta. Anita. Kalau letak baris jadi Anita ke Ana itu ke tak kisahlah. Itu cara kita nak kenal fi'il mudhari'. Macam mana nak kenal fi'il amar? Hujung baris mati. Mati. Dia akan dapat dikenali dengan baris mati di hujung. Baris mati di hujung. Macam mana nak kenal fi'il nahi? Dia ada didahului oleh huruf nahi lah. La. La. Dia didahului oleh huruf nahi. Baik, yang ni dulu yang penting. Sebab fi'il nahi tu dia termasuk dalam fi'il mudhari' jugalah. Tapi dia didahului oleh huruf yang tertentu. Ini sebenarnya kalau tuan-tuan pegang ni, tuan-tuan pegang rahsia besar di dalam mengenali fi'il. Ini je. Tuan-tuan pegang rahsia besar. Kemudian yang macam saya sebutkan pada awal tadi, kalau kita nak kenal kepada fi'il dengan cara yang mudah, kita mestilah merujuk kepada diagram kuning A. Contoh perkataan ra'aitum. Nak tahu dia fi'il apa ni? Kita kena tengok kuning A. Kalau kita tak mahir lah.
Tapi ini yang asas. Yang alhamdulillah sebenarnya tuan-tuan saya nampak cakap semakin hari, semakin beberapa kali pertemuan tu, bila apa? Bila kita melalui 30 ayat surah Al-Mulk ni. Ini satu perkembangan yang baguslah bagi saya. Okey, baik. Cara kenal lah. Saya tulis tajuk dia. Supaya nanti tak boleh senang nak rujuk. Cara kenal. Mudah. PL ni lah. Cara nak kenal dengan cepat dan mudah. Maknanya, kalau tuan-tuan ceritakan kepada orang yang baru, dia tak boleh nak faham juga. Dia kena lalu dulu kuning A, kuning B tu. Ni pada pandangan saya lah. Tapi kalau dah lalu, insyaAllah boleh bagi tahu yang ni. Baik. Jadi dua kesimpulan dulu yang kita nak ikat kemas-kemas. Tuan-tuan bagi dapat betul-betul pada petang ni. Yang lain insyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Ada soalan tak setakat ni? Kalau ada boleh sampaikan. Okey nah. Okey, kalau tak ada, saya anggap kita akhiri dulu kelas kita kat sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang lah. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua. Mudah-mudahan kita belajar sesuatu yang bermanfaat, yang baik daripada Allah. Saya mohon maaf atas kekurangan lah pada petang ini. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik-baik. Sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah.